Maka sesiapa yang mahukan kebaikan dirinya, dapatlah ia mengambil peringatan daripadanya. Fi suhufin mukarramatin marfu'atin mutahharah. Fi suhufin mukarramatin marfu'atin mutahharah. Ayat-ayat suci itu tersimpan dalam naskah-naskah yang dimuliakan, yang tinggi darjatnya lagi suci dari segala gangguan. Bi'aidi safaratin kiramin bararah. Bi'aidi safaratin kiramin bararah. Terpelihara di tangan malaikat-malaikat yang menyalinnya dari Lauh Mahfuz, malaikat-malaikat yang mulia lagi yang berbakti. Qutilal insanu ma akfarah. Qutilal insanu ma akfarah. Binasalah hendaknya manusia yang ingkar itu, betapa besar kekufurannya. Min ayyi syai'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Min ayyi syai'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Tidakkah ia memikirkan dari apakah ia diciptakan oleh Allah? Dari air mani diciptakannya, serta dilengkapkan keadaannya dengan persediaan untuk bertanggungjawab. Thumma as-sabila yassarahu thumma amatahu faqbarahu thumma idza syaa jalan baik dan jahat dimudahkan Tuhan kepadanya untuk menimbang dan mengambil mana satu yang ia pilih. Kemudian dimatikannya, lalu diperintahkan supaya ia dikuburkan. Kemudian apabila Allah kehendaki dibangkitkan hidup semula. Kalla lamma yaqdi ma amara. Ia kufur ingkar lagi. Sebenarnya ia belum menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Kalaulah ia tidak memikirkan asal dan kesudahan dirinya, maka hendaklah manusia melihat kepada makanannya, bagaimana kami mentadbirkannya. Anna sababnal ma'a sabba. Anna sababnal ma'a sabba. Sesungguhnya kami telah mencurahkan hujan dengan curahan yang menakjubkan. Thumma syaqaqnal arda syaqqan fa'anbatna fiha habban wa 'inaban wa qadban. Thumma
شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. Kemudian kami belah-belahkan bumi dengan belahan yang sesuai dengan tumbuh-tumbuhan. Lalu kami tumbuhkan pada bumi biji-bijian dan buah anggur serta sayur-sayuran. وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. Dan zaitun serta pohon-pohon kurma dan taman-taman yang hijau subur. وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Dan berbagai buah-buahan serta bermacam-macam rumput untuk kegunaan kamu dan binatang ternak kamu. فإذا جاءت الصاخة فإذا جاءت الصاخة. Kemudian ingatlah keadaan yang berlaku apabila datang suara jeritan yang dahsyat. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. Pada hari seorang itu lari dari saudaranya dan ibunya serta bapanya dan istrinya serta anak-anaknya. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Kerana tiap-tiap seorang dari mereka pada hari itu ada perkara-perkara yang cukup untuk menjadikannya sibuk dengan hal dirinya sahaja. وجوه يومئذ مسفرة وجوه يومئذ مسفرة. Muka orang-orang yang beriman pada hari itu berseri-seri. ضاحكة مستبشرة ضاحكة مستبشرة. Tertawa lagi bersukaria. ووجوه يومئذ عليها غبرة ووجوه يومئذ عليها غبرة. Dan muka orang-orang yang ingkar pada hari itu penuh berdebu. ترهقها قترة ترهقها قترة. Diliputi oleh warna hitam legam dan gelap gelita. أولئك هم الكفرة الفجرة. أولئك هم الكفرة الفجرة. Mereka itu ialah orang-orang yang kafir yang derhaka. صدق الله
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Awila ta'lum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أما بعد. Yang saya muliakan, yang saya hormati kepada Datuk Adib, Datuk Bandar Majlis pada Raya Johor Bahru, yang saya muliakan kepada barisan pimpinan, ketua-ketua jabatan, Tuan Haji Raja, Tuan Haji Saleh dan seterusnya, kepada seluruh hadirin hadirat muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi waktu yang diletakkan oleh para alim ulama. Hari Khamis itu adalah yaumul ibadah, hari yang mana manusia akan meletakkan hari yang penuh dengan ibadah untuk menjadikan hari Jumaat itu sebagai hari raya untuk umat Islam setelah mendatangnya ibadah. Dan Alhamdulillah, dari kelaziman rutin mingguan yang telah disusun oleh barisan kepimpinan tertinggi Majlis Bandaraya Johor Bahru untuk meneruskan program bacaan Al-Quran ataupun pada setiap Khamis pagi adalah semata-mata untuk meletakkan taqwa, pasrah dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua perkara. Mudah-mudahan usaha yang berterusan walaupun dalam musim PKP ini akan menjadikan asbab Allah menjaga seluruh mereka yang berkhidmat di Majlis Bandaraya Johor Bahru. Allah akan memelihara daripada segala musibah, Allah pelihara daripada segala bala bencana, Allah hilangkan semua kemudaratan, dan Allah jadikan semua ahli yang berkhidmat di Majlis Bandaraya Johor Bahru adalah ahli yang dipelihara dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada waktu yang ada pada pagi ini kita akan bicara pada perbincangan perkongsian pagi ini dengan 3 perkara. Yang pertama melalui daripada perbahasan surah Abasa, yaitu yang Allah Subhanahu wa taala bawakan kepada kita adalah tentang peristiwa satu orang lelaki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak disebutkan namanya, tetapi ia merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah dilantik oleh Nabi menjaga Madinah saat mana Nabi SAW keluar untuk berperang atau dalam urusan negara pada waktu tersebut. Dan peristiwa ini dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah semata-mata memberikan pengajaran kepada hamba-Nya Allah, bukan untuk merendahkan martabatnya Nabi SAW. Dalam ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14 ke ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana peristiwa satu orang buta yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam waktu yang sama Nabi berpaling daripada orang buta tersebut.
dalam tindakan Nabi SAW bukanlah menafikan kehadiran orang yang buta, kerana Nabi pada waktu tersebut didatangi oleh orang-orang pembesar daripada Quraisy yang datang berjumpa dengan Nabi SAW. Pandangan Nabi merasakan bahawa orang yang besar-besar ini lebih diutamakan untuk didakwahkan, supaya kalau orang yang utama ini masuk agama Islam, maka orang yang berada di bawahnya juga akan masuk agama Islam. Tetapi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi SAW masam mukanya kemudian berpaling kerana didatangi kepadanya adalah seorang yang buta. Dalam hal ini Allah letakkan, kita nak ceritakan tentang bahagian pertama, iaitu Allah mengisyaratkan bahawa siapa pun yang Allah hadirkan di tempat kita, kita tak tahu daripada mana datangnya diri mereka, daripada sudut dalaman hatinya. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis, kata Nabi, hendaklah kita umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan kalimah syahadah. Dan kata Nabi SAW, melainkan dia ini melanggar kepada hak Islam, illa bihaqqil Islam. Iaitu kalau orang itu melanggar kepada hak Islam, maknanya dalam keadaan berzina, maka perlu dibalas kepada darahnya. Dalam keadaan orang yang mencuri, perlu dibalas kepada tindakannya. Orang yang khianat, orang yang tidak amanah, semuanya itu akan dibalas kerana melanggar kepada hak Islam. Tapi Nabi sebut kepada hujungnya pada yang bakinya itu, semuanya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa hasbuhu 'ala Allah. Dan apa yang sahaja daripada dalaman jiwanya manusia itu akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dituntut di dalam apa yang Allah Subhanahu wa taala ingin bawakan kepada kita adalah supaya memandang kepada semua manusia yang Allah hadirkan kepada kita adalah memberikan manfaat kepada kita pada waktu tersebut. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu memandang tinggi kepada seorang lelaki yang sangat miskin dan bahkan memuliakannya kerana telah memberikan ilmu bagaimana mengenali anjing jantan dan juga anjing yang betina. Nabi SAW memberikan pengiktirafan kepada sahabat yang bernama Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin yang pertama dalam peperangan baginda Nabi SAW. Nabi SAW membentangkan kepada Sufyan bin Harb, iaitu pada saat pada beliau ingin memeluk agama Islam dengan ridaknya Nabi SAW. Nabi didatangi kepada tempat di kalangan para sahabat yang Nabi telah menunjukkan bagaimana orang yang akan datang itu adalah di kalangan orang munafik. Yang Nabi SAW jelas beritahu kepada para sahabat, nanti akan datang kepada tempat kita adalah orang yang munafik. Allah sebut di dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Daripada kalangan tiga kategori kafir. Yang pertama kafir ahli kitab, yang kedua kafir musyrik, yang ketiga kafir munafik. Yang mana tingkatan yang tertinggi letakkan azab neraka kafir munafik. Nabi SAW bila mana didatangi orang munafik, Nabi layan, kata Sayyidatina Aisyah, aku tidak mendapati Nabi melayan orang munafik ini selain daripada sama dengan layanan kepada orang Islam yang lainnya. Maka apa yang ingin dibawakan ke dalam masyarakat kita adalah supaya memandang kepada semua orang itu dengan nilai yang baik dan merasakan bahawa semua yang datang kepada kita adalah orang yang akan memberikan manfaat, siapapun. Nabi SAW didatangi satu orang perempuan, iaitu perempuan tua datang jumpa dengan Nabi SAW. Masa siapakah yang paling berharga berbanding dengan masanya Nabi SAW? Sibuk siapakah yang paling sibuk dalam memberikan manfaat kepada umat melainkan masa dan waktunya Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi duduk dan berdiri, kemudian Nabi mendengar khabar perempuan tadi, ceritanya penuh. Sampai perempuan tadi mengatakan, aku nak cerita lagi. Nabi SAW dengar sampai habis. Waktu sangat mana habis saja selesai, Nabi mengatakan, wahai makcik, nanti waktu hari raya aku akan berjumpa dengan kaum engkau. Maknanya dikhususkan oleh Nabi SAW, orang yang datang kepada Nabi SAW memberikan apa sahaja percakapan yang bahkan sepatutnya dia menghormati Nabi kerana seorang panglima, seorang pimpinan yang terbaik.
Tetapi Nabi SAW mendengar perkataan-perkataan daripada orang perempuan tadi. Bahkan Nabi offer, kata Nabi, nanti hari raya aku akan jumpa kepada semua kaum, iaitu wanita-wanita, untuk berdiskusi apa permasalahan-permasalahan yang ada pada waktu tersebut. Jadi muslimin muslimat hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak dibenarkan untuk menghukum kepada zahir atau kepada batinnya. Ada orang datang kepada kita, mukanya masak, mukanya dalam keadaan memang nak marah, tapi untuk hati kita tidak boleh meletakkan orang ini mesti nak gaduh dengan aku. Ada orang yang datang kepada kita yang memang mukanya senyum-senyum, ini mesti nak ambil projek dengan aku, contoh. Maka dalam hal ini yang diletakkan apa? Hendaklah diletakkan kepada zahirnya. Kalau orang itu datang dengan keadaan rasa bahagia, maka meletakkan bahawa bahagianya. Kita tak boleh untuk attack kepada hati orang. Orang ini mesti ada niat buruk dengan aku ni. Orang ni dia akan sangkaan yang pelbagai di dalam hal ini. Ini ditegur oleh Allah di dalam Al-Quran adalah untuk kita semata-mata. Wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Rasulullah, mungkin dalam keadaan orang yang datang ini lebih berminat untuk mendapatkan nasihat kamu, ataupun dia akan mendapatkan segala sesuatu daripada tarbiyah yang akan kau berikan kepadanya. Seronok untuk didengar kepada tarbiyah engkau. Maka dalam hal ini, perkara pertama yang diletakkan di dalam Al-Quran untuk kita bawakan dalam masyarakat kita, kerana di zaman kita hari ini penuh dengan fitnah. Nampak orang sekian duduk bertiga terus mengatakan, ini adalah tu sesuatu. Nampak sekian orang sekian adalah macam-macam dengan sangkaan. Kata Nabi SAW, sebelum kau menyangka buruk kepada orang, katakan 70 sangkaan supaya terhilang sangkaan buruknya kita kepada orang. Kata Imam Ibnul Mubarak, ketika mana datang seorang kepada dia, kata dia, wahai Imam, ini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani syarah dalam kitab Fathul Bari, menceritakan peristiwa kepada seorang lelaki bertemu dengan Imam Ibnul Mubarak. Imam Ibnul Mubarak adalah anak kepada Abdullah Ibn Mubarak, adalah kepada Imam Al-Mubarak, orang yang alim, Masya Allah, wali Allah. Ketika mana datang seorang kepadanya, dia katakan, wahai Tuan, boleh tak aku merasakan bahawa aku lebih baik ketika mana aku tahu ada seseorang yang pernah membunuh seseorang, dan aku yakin bahawa dia adalah seorang pembunuh, dan aku merasakan aku lebih baik dari pembunuh tersebut. Kata Imam Ibnul Mubarak, sesungguhnya orang yang merasakan dia lebih baik itu lebih berdosa daripada dosa yang telah dibuat oleh orang yang membunuh tadi. Ya, ini orang yang membunuh itu berdosa, tapi memandangkan merasakan dirinya itu adalah lebih terbaik, itu lebih dosa berbanding dengan dosa yang telah dibuat. Jadi muslimin muslimat hadirin hadirat yang dimuliakan, kita semua adalah orang yang nak menuju kepada ketakwaan Allah. Kita semua adalah orang yang nak menuju kepada redha-Nya Allah. Maka sama-sama mengambil manfaat ruang yang telah MBJP dapatkan kepada kita hari ini. Ada surau yang ada kapet separuh ni, separuh lagi dia memang untuk orang yang masbuk. Jadi siapa yang kat bawah tu memang nampak selalu datang lewat sembahyang lah. Makan berulang di situ. Selepas ni, selepas ni insya-Allah lah. Saya tak tahu Datuk ini disalih sebut, saya tak sebut. Nak katanya ini yang telah disiapkan, maka penuhkan jalan takwa yang telah disiapkan oleh MBJP. Jadikan kepada semua sangkaan-sangkaan kepada orang dengan sangkaan yang baik, insya-Allah hati kita bahagia. Ini pandang orang sekali itu muka tertekan, datang pejabat pun tamprin pun muka tamprin itu boleh join muka dia sekali. Walaupun masa dia pergi tamprin itu muka dia muka senyum, tapi masa tamprin itu muka dia sekali ikut sama dengan muka tamprin. Nak katanya apa? Sebab tertekan. Kenapa tertekan? Sebab kita sibuk sangat harulah. Contoh orang tu beli kereta, dia sibuk. Kenapa? Macam mana duit dia dah dapat? Kereta apa? Kenapa dia beli kereta ni? Lantak dia. Orang tu beli kereta Camry contohnya. Kenapa Camry? Kan Tiguan baru keluar yang baru contoh. Terpulang pada dia. Sebab itu kita nampak masyarakat kita jadi masalah sebab dia terlalu sibuk dengan hal-hal orang lain. Tapi jangan pula lepas ni ahli MBJP yang bertugas dia abaikan masalah orang lain. Ada orang datang ni, saya nak ngadu ni, nongkang kat rumah saya, tak apa, itu masalah cik kan, saya abaikan. Jangan. Kenapa abaikan? Semalam dengan kuliah, kita jangan ambil berat hal orang lain punya masalah. Yang tu masalah yang perlu diselesaikan. Jangan dia keluarkan fatwa yang tu pula. Tu memang taubat, aku tak datang lagi ke sini. Jadi muslim dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya mengambil pertama, ambil kepada ruang kepada orang yang pernah datang kepada kita, semuanya akan memberi manfaat kepada kita insya-Allah.
Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dalam ayat dalam hal ini kepada surah Abasa ini adalah untuk membawakan kepada kita tentang bagaimana menuntut ilmu itu suatu kefarduan, bahkan dituntut dalam agama dan perkara yang paling mustahak untuk diletakkan dalam semua umat pada waktu ini. Maka menuntut ilmu ini dengan keadaan ruang yang terbalik adalah dengan melazimkan kepadanya adalah bertanya melalui kepada pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan kepada seseorang yang akan mendapatkan jawapan pada waktu tersebut, yaitu khusus kita dalam hal ilmu agama adalah tentang kepada para alim ulama tentang perkara-perkara agama. Jadi muslimin muslimat hadirin hadirat yang dimuliakan, maka disebutkan di dalam kitab Adab Ta'lim Ta'alim Tariqut Ta'allum Imam Zurnuji membawakan kepada kita beberapa proses untuk orang yang hidup di dunia menjadi alim dan juga akan mendapatkan manfaat dalam kehidupan dunianya adalah lazim bertanya. Orang yang baru masuk kerja, dia kena banyak bertanya kepada orang yang telah lama berkhidmat. Orang yang lama berkhidmat pun akan bertanya juga kepada jawatan baru yang diberikan. Semua proses di dalam kehidupan kita adalah perlu dengan pertanyaan. Namun pertanyaan yang perlu diberikan adalah sesuai dengan kadar kita dan sesuai dengan apa yang kita akan buat setelah mana kita bertanya. Yaitu pertanyaan disebutkan oleh Imam Zurnuji, kata dia dua perkara yang kamu takkan dapat ilmu. Pertama takabur, yaitu tak nak babas dalam keadaan sombong diri. Yang kedua menutup pintu pertanyaan. Maknanya orang yang berlaku sombong adalah orang yang tak akan dapat ilmu. Yang menutup pintu pertanyaan, dia tidak akan dapat ilmu. Baik, kita melihat beberapa kisah. Satu, seorang lelaki, seorang budak bertanya kepada Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu ardah, pegangan kepada mazhab Imam Hanbali. Bukan saya, Imam Ahmad ibn Hanbal. Dikatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, kata dia, wahai Tuan Imam, aku nak bertanya, apakah pandangan engkau berkenaan dengan orang yang kalau mengambil wudu dengan air yang daripada rebusan kacang? Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, la uhibbu, aku tak suka perkara tersebut. Maka kata pandangan ulama, kalau Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan aku tak suka, perkara itu la yajuz, iaitu tidak dibenarkan atau tidak diharuskan untuk kita buat. Kemudian budak ini tanya lagi, wahai Tuan Imam, apakah pandangan engkau tentang orang yang mengambil air wudu daripada air mawar? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, itu pun aku tak suka, la uhibbu. Yes. Pusingan kedua. Baik. Apa nama dia tadi dah? Air mawar. Saleh ni. Biar ni. Baik. Haji tak ada mikrofon ni. Baik. Air mawar. Kemudian bila mana dua soalan ini ditanya kepada Imam Ahmad ibn Hanbal, pada waktu tersebut Imam Ahmad bertanya balik kepada budak tadi. Kata dia, wahai budak, adakah engkau tahu doa keluar tandas macam mana? Maka budak ni pun cakap, aku tak pernah dengar pula doa keluar tandas macam mana. Adakah doa keluar masjid kau tahu? Budak ni pun kata, aku tak tahu doa keluar masjid. Kata Imam Ahmad ibn Hanbal, tanya kepada belajarlah ilmu itu dengan awal daripada tentang hukum hakam, baru kamu tanya tentang hukum hakam yang lebih mendalam. Maka di zaman kita hari ini, jangan sibuk nak tanya macam mana saya nak menghadapi Dajjal. Tak payah. Tak payah kita nak sibuk sangat menghadapi Dajjal, tu tak payah. Dan stoplah cerita tentang Dajjal. Cukup sekadar kita tahu Dajjal tu siapa. Tapi tak payah sibuk nak tahu, oh dia keluar kat sini ni. Kalau dia keluar ni, kita akan buat perancangan perangkap sama, kita akan buat, tak payah. Dengan yang sekarang ni pun kita duduk dengan terfitnah dengan pada apa yang berlaku. Jangan kita tanya perkara yang besar yang akan menyusahkan kita. Jangan kita bertanya kepada sesuatu yang kita belum hadapi lagi. Sebagaimana berlakunya perbahasan ulama fiqh. Satu orang lelaki jumpa dengan Imam Abu Hanifah. Kata dia, wahai Tuan Imam, aku nak tanya kepada engkau, apakah hukum orang kalau bersetubuh dengan ayam, kemudian keluarnya telur? Telur tu boleh makan ke tak? Saya tanya tuan-tuan. Kita buat sesi soal jawab. Siapa dapat jawab ni, kita akan ambil dulang di sana. Baik. Imam Abu Hanifah ditanya, orang bersetubuh dengan ayam,
Dan bersetubuh keluar pula telur. Telur tu boleh makan ke tak? Maka kata Imam Abu Hanifah, dah berlaku ke belum? Belum. Berlaku baru tanya. Nak katanya ulama fiqh buat perbahasan dah dalam kitab-kitabnya. Antaranya yang lain pandangan Imam Abu Hanifah juga. Ketika mana datang satu orang lelaki, kata dia, wahai Imam Abu Hanifah, aku nak bertanya, ketika mana manusia bersetubuh dengan binatang iaitu anjing, bersetubuh dengan anjing. Waktu dulu taswirnya masyarakat kata dia mustahil berlaku manusia akan bersetubuh dengan binatang. Tapi berlaku pada hari ini berapa ramai yang manusia bersetubuh dengan binatang? Bermakna apa? Ada sesuatu yang telah difikirkan oleh ulama jauh tapi tidak dikongsikan. Maknanya tidak disyarahkan, cuma ada dalam kitab mereka. Kita punya zaman sama juga berfikir ataupun bertanya untuk mendapatkan manfaat untuk kita pada waktu tersebut. Baik, maka kata orang bertanya kepada Imam Abu Hanifah, apa hukum, apakah hukum anak tu orang bersetubuh dengan anjing, kemudian keluar tu manusia, ataupun anjing badannya manusia, ataupun keluar tu anjing, maka adakah anjing yang jadi anak anjing tadi itu manusia ke ataupun anjing? Kata Imam Ar-Ramli, syarah ataupun anak murid ataupun ulama mutaakhirin dalam mazhab Imam Syafi'i, kata apa? Kalau manusia keluar bersetubuh dengan anjing, keluar anak tu anjing, dia tarafnya manusia. Tapi tuan-tuan jangan try. Dah dicari orang pula, cuma sekejap tengok, oh insya-Allah ni. Jangan maksudnya dikatakan kedudukan anak tadi itu adalah anak manusia walaupun memang anjing. Kerana apa? Allah sebut dalam Al-Quran, wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr, iaitu Allah telah muliakan Bani Adam. Baik. Kemudian dalam membenarkan perkataan tersebut, kata Imam Ar-Ramli, tapi tak boleh anjing tadi ini berkahwin dengan manusia walaupun ditarafnya manusia, sebab nanti akan berkembang nasabnya anjing. Itu contoh. Contoh lain soalan yang pelik-pelik kepada Imam Malik. Dia katakan, wahai Tuan Imam, aku ada satu soalan. Sangat mana lembu jantan dengan lembu betina, kemudian keluar anak manusia, maka apa hukum manusia ni? Kata Imam Malik, hukum manusia itu adalah seperti lembu dan boleh dikorbankan waktu hari raya kurban. Jadi kalau lembu tu keluarnya manusia sampai raya kurban, contohlah kampung si fulan ni tak ada lembu seekor pun. Tengok-tengok orang ni dulu dah ada lembu, kemudian dia memang manusia, membesar jadi imam, alim pula tu. Ini contoh. Dia jadi tu imam pula tu. Tempat masjid Haji Saleh. Kemudian lembu tak ada, semua tempat tak ada lembu. Tiba-tiba tinggal tu imam dia, antara tu imam yang boleh disembelih sebab dia merupakan anak lembu. Ini hukum fiqh. Tapi nak katanya muslimin-muslimat, pertanyaan tadi ini disebut dalam kitab Imam Al-Bajuri. Di dalam perbahasan kitab ada nak menunjukkan kepada tuan betapa ramainya orang yang akan bertanya dengan soalan yang pelik. Dia kata, kenapa tangga BJB itu kat tengah terpusing? Tak boleh tegak betul-betul. Kan? Jadi benda-benda yang macam itu tak perlu nak kita persoalkan ataupun dah memang siap duduk sudah. Maksudnya dalam keadaan hal ini nak menunjukkan pertanyaan kita yang disebutkan dalam ayat ini. Allah kata apa? Orang kafir juga tanya, dan orang yang buta ini juga ada tanya. Tapi pertanyaan mana yang diberikan manfaat adalah orang yang menyucikan hatinya pada waktu tersebut. Jadi muslimin muslimat hadirin hadirat memuliakan, yang kedua dan yang terakhir, yang ketiga, apa yang ingin kita bicarakan adalah berkenaan dengan perbanyakkan sesuatu amalan yang memberikan manfaat kalau datangnya itu amalan daripada para alim ulama, khusus yang datang itu daripada baginda Nabi SAW. Satu hari hamba kepada Qadi Abi Yusuf. Qadi Abi Yusuf merupakan anak murid kepada Imam Abu Hanifah. Dan anak hambanya Qadi Abi Yusuf ini orangnya dalam keadaan hamba, tetapi masalahnya semua selesai. Dan satu ketika Imam Muhammad Hasan Al-Syaibani datang bertemu dengan hambanya Qadi Abi Yusuf. Maknanya hambanya berkhidmat dengan Qadi Abi Yusuf, anak murid kepada Imam Abu Hanifah. Ini orang alim, semuanya orang alim, termasuk kepada hambanya. Maka Imam Hasan Al-Syaibani pada waktu itu datang bertemu dengan hambanya. Dikatakan, wahai hambanya Qadi Abi Yusuf, aku nak tanya apa amalan yang menyebabkan engkau ni boleh mendapatkan semua masalah engkau selesai. Maka katanya, saya tak ingat perkataan tersebut, tapi
perkataan yang disebutkan oleh hamba Qadhi Abi Yusuf ini adalah kata dia, aku tidak ada apa-apa amalan melainkan perkataan Qadhi Abi Yusuf. Tuan-tuan, apa perkataan? Itu perkataan jawapan kepada soalan fiqh. Jawapan kepada soalan fiqh yang pernah ditanya kepada Imam Abu Hanifah dan dihafal oleh Qadhi Abi Yusuf. Ringkasan ceritanya nak bawakan apa dia? Itu jawapan fiqh. Dia bukan zikir, dia bukan amalan-amalan tasawuf, dia bukan amalan-amalan untuk menyucikan hati. Jawapan kepada fiqh soalan, iaitu kalau ada orang hibah, dia fasakat, itulah dia punya, ada 3 perkataan itu. Maknanya tentang orang yang kalau hibah semua hartanya. Adakah orang yang dapat hibah itu semua? Tak, dia dapat 1/3 saja pandangan Imam Abu Hanifah. Maka waktu tersebut hambanya ini kata dia, aku tak mendapati kepada Qadhi Abi Yusuf melainkan itu saja yang diulang-ulang. Maknanya jawapan mulut Imam Abu Hanifah menjadikan dia sebagai zikir. Qadhi Abi Yusuf zikir, hambanya buat amalan yang sama juga. Maka ujungnya kata Imam Hasan Al-Syaibani, apa dia amalan tu? Maka hambanya pun bagi tahu. Kata Imam Hasan Al-Syaibani, ketika mana aku mengulang perkataan Qadhi Abi Yusuf tadi, maka hilanglah semua permasalahan yang ada dalam pemikiran aku. Maka dalam peristiwa ini, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati Allah, menunjukkan kepada kita, kita ni sangat lemah untuk selesaikan semua masalah. Kita ni sangat lemah. Apa sahaja yang ada pada kita, tuan-tuan, orang akan rasa tekanan sebab kita rasa kita perlu selesaikan. Sedangkan yang mengawal dunia ni siapa, tuan-tuan? Allah. Yang mengaturkan hidupan dunia ini siapa? Allah. Yang memberikan manfaat dan memberikan mudarat? Allah. Sebab itu manusia akan rasa tertekan kalau dibawakan dirinya dalam menyelesaikan masalah. Maka peristiwa ini saya bawakan di dalam kitab yang sama juga, ada Ta'lim Tariqut Ta'allum Imam Zurnuji. Nak bawakan kepada kita, tuan-tuan, mana-mana yang adanya amalan zikir, mana-mana yang ada amalan yang memberikan daripadanya kalamnya para alim ulama, amalkanlah. Di situ datangnya rahmat untuk Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan segala masalah. Antaranya yang dibuat oleh BJB awal dengan dibuka selawat tafrijiyah, selawat nariyah, selawat kamilah. Apa selawat, tuan-tuan, tak payah gaduh bab nama tu. Nariyah, kamilah dan tafrijiyah. Lala sampai ke hujung minggu tak selawat. Ya, sebab gaduhnya bab nama saja. Jadi ambil semua amalan zikir supaya dapat menyelesaikan semua masalah. Dan kalau boleh, ada masalah besar di MBJB yang tak dapat nak diselesaikan, daripada Datuk Bandarnya ke semua sampai ke bawah, tak boleh fikir, buatlah majlis selawat kepada Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah Allah akan buka jalan pada waktu tersebut. Dan apatah lagi kalau dibuat majlis dipanggil oleh para ulama, para salafus salih, para salihin, para awliya yang ada bersama, insya-Allah itulah wasilah yang terbaik. Maka dalam hal ini diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla, diajarkan oleh Nabi SAW kebergantungan penuh dengan dibawakan zikir, hatta perkataan itu datang daripada para alim ulama. Maka itu menjadikan sebagai satu wawasan untuk kita mendapatkan satu jalan daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam menyelesaikan beberapa masalah yang telah diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup sekarang itu pertemuan kita pada pagi ini. Dan ucapan terima kasih kepada seluruh barisan kepimpinan khusus Datuk Bandar. Dan saya kalau boleh cadangkan kepada DJB lepas ini, Datuk Bandar punya tempat itu disiapkan khas atas penghormatan yang pernah dibuat oleh Nabi SAW. Nabi mengajar kepada umatnya, kalau ada pimpinan-pimpinan tertinggi perlu diletakkan tempat khasnya. Maknanya diletakkan, walaupun cakap kasurah, surah, semua mesti sama, tak payah buka poyo sana, faham? Nanti kalau kau naik Datuk Bandar pun sama juga, kau rasa kenapa aku tak ada tempat contoh. Jadi pandangan saya, ini diajar oleh guru kami lah, Fadlatul Habib Ali Zainal Abidin. Beliau meletakkan, lepas ni kalau ada diletakkan tempatnya, supaya ada apa perjawatan itu ataupun di segi pangkat itu kan disebutkan dalam kitab Min Adabil Islam. Jadi kalau Syekh Abdul Fattah Abu Fuddah kata dia, andai kamu masuk di satu tempat jumpa orang yang lebih tua, hendaklah kamu muliakan. Kata ulama, tua itu 3. 1, tua dengan ilmunya. 2, tua dengan umurnya. 3, umur tua dengan pangkatnya. Maka kemuliaan 3 ni, nak tahu tu orang tua ke tak tua, rambut putih macam Haji Saleh ataupun Haji Haji, tapi sikit nampaklah. Nak katanya dimuliakan atas sebab tua dia, dimuliakan atas sebab ilmunya,
dan ketiga dimuliakan disebab pangkat. Jadi letakkan tempat yang terbaik. Mudah-mudahan itu penghormatan menjadi asbab berkat atas sebab perkataan mulut yang bagus daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tempat-tempat yang memang kita tak perlu untuk secara peribadi. Contoh saya Datuk Madam, ini contoh tu. Untuk saya Datuk Madam, saya tak boleh rasakan bahawa saya datang semua tempat tu saya kena ada. Dari tempat saya tak boleh untuk peribadi saya. Tapi untuk orang yang bersama dengan pimpinan perlu raikan dan menjadikan tempat itu sebagai kemuliaan. Boleh tuan-tuan, wallahu a'lam bissawab. Terima kasih kepada Datuk Bandar untuk mendengar celoteh saya yang tak berapa ini. Dan insya-Allah kita akan makan selepas ini dengan bulan tenang insya-Allah. Kalau kita doakanlah mudah-mudahan insya-Allah berlakulah insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih semua. Mohon maaf salah silap kerana juga terkasar bahasa silap bicara. Aku nak qauli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man walah. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abidika riqqa wa anta lam tazal bidzalika ahla. Ya muyassira kulli 'asir wa ya sahiba kulli fariq wa ya mughniya kulli faqir wa ya ma'an kulli bakhil yassir 'alaina kulli 'asir. فتيسير الحسين عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج الى البيان وتفسير حاجاتنا كثيره وانت عالم بها وخبير. اللهم انا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق محمد احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرى وارحمنا بقدرتك علينا فلا نملك انت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد